Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Apa kabar para penonton sekalian? Alhamdulillah, bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita masih dapat bertemu di dalam siri-siri tazkirah online di channel ini. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada semua yang sudi menonton siri-siri tazkirah saya daripada dahulu hingga kini. Moga-moga ia dapat memberi manfaat kepada saya juga dan juga kepada para penonton sekalian, ya, di kalangan ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah. Saya nak ceritakan sedikit, ya, satu kisah. Saya memang suka menceritakan kisah-kisah yang menarik, terutama daripada Al-Quran, ya, daripada Al-Quran sebagai rujukan kita, dan juga daripada hadis Nabi Muhammad SAW, dan juga daripada tulisan-tulisan para ulama, yang mana ulama pun mengambil tulisan itu daripada hadis Nabi Muhammad SAW, dihuraikan, dan juga daripada Al-Quran. Saya nak bawa satu kisah, iaitu kisah di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Cerita ini memang masyhur dan popular kerana pertama sekali cerita ini terkandung di dalam Al-Quran, ya, dalam surah Nabi Yusuf, dalam surah Yusuf, ya, dan juga selalu juga diceritakan oleh anak-anak kita di sekolah, ya, di surau masjid dan sebagainya. Tapi sebagai ulang-ulangan lah untuk kita. Moga-moga dapat memberi manfaat pada kita semua, insya-Allah. Iaitu tentang cerita Nabi Yusuf alaihissalam mentafsir mimpi raja. Di negara Mesir ketika itu Nabi Yusuf berada di dalam penjara, ya, di dalam penjara di negara Mesir kerana difitnah, iaitu dengan fitnah yang mengatakan bahawa Nabi Yusuf cuba untuk menggoda Zulaikha, ibu angkatnya sendiri. Jadi satu masa Raja Mesir ini telah bermimpi. Bermimpi itu pula bermimpi yang berulang-ulang, yang menyebabkan Raja Mesir bimbang, gelisah dan risau. Apakah mimpi itu? Iaitu Raja Mesir bermimpi dia berada dekat dengan Sungai Nil. Kemudian tiba-tiba keluarlah 7 ekor lembu ataupun sapi yang gemuk-gemuk. Keluarlah 7 ekor lembu yang sihat, yang gemuk, yang putih, yang licin kulitnya. Kemudian keluar pula dari dalam sungai juga, Sungai Nil itu, 7 ekor lembu yang kurus-kurus, ya, yang kurus-kurus badannya, kelihatan kurus kering. Tetapi yang anehnya dalam mimpi itu, lembu 7 ekor yang kurus itu telah memakan lembu-lembu yang gemuk yang 7 ekor itu juga. Makannya semua, dimakan semua, tetapi tetap juga badan lembu yang kurus itu tetap kurus walaupun dia telah memakan lembu yang gemuk. Subhanallah. Kemudian raja bermimpi lagi. 7 butir gandum hidup subur di dalam satu tangkai. 7 biji ataupun 7 butir gandum hidup subur di dalam satu tangkai yang sehat. Kemudian ada pula 7 butir juga gandum yang tidak sehat, yang layu, yang telah ditiup angin gurun jatuh ke tanah. Tetapi yang peliknya, 7 butir gandum yang telah layu itu memakan pula 7 butir gandum yang sihat itu.
Subhanallah. Inilah mimpi yang merisaukan Raja Mesir ketika itu. Maka Raja Mesir ini sedia maklum dia mempunyai ahli-ahli sihir juga ketika itu, ataupun pendeta-pendeta yang bijak-bijak yang boleh juga mentafsirkan mimpi. Maka Raja Mesir pun panggillah semua, segala tabib-tabib, segala pakar-pakar mimpi, termasuk juga ahli-ahli sihir. Kemudian Raja Mesir menceritakan apa yang telah dialaminya, yaitu ketika dia tidur bermimpi seperti yang saya ceritakan tadi. Maka mendengar cerita itu, semua penafsir mimpi yang diundang oleh raja tersebut tidak boleh memberi jawapan yang tepat. Tidak boleh memberi jawapan yang tepat. Ada juga di kalangan mereka yang mengatakan bahawa itu cuma mainan tidur, mainan mimpi. Wahai tuanku raja, itu cuma mainan tidur sahaja, tidak lebih dari itu. Maka mendengar jawapan daripada penafsir mimpi yang diundang oleh raja, maka raja rasa gelisah, tuan-tuan. Gelisah, tak puas hati. Maka kegelisahan raja ini telah diketahui ataupun telah didengar oleh seorang pelayan minuman raja. Seorang pelayan minuman raja ini, dia ni pelayan bagian minuman. Dahulu raja mempunyai banyak pelayan-pelayan. Tapi dahulu ceritanya, sebelum cerita ini, ada dua orang pelayan raja, iaitu satu pelayan minuman dan satu pelayan makanan. Yang pelayan makanan ini telah mati, ya, dihukum oleh raja, tetapi pelayan minuman ini selamat. Jadi bila dia dengar raja ni gelisah, tak tenteram sebab mimpi itu belum terjawab dengan betul, maka dia pun berjumpa dengan raja. Dia kata, wahai tuanku raja, mohon ampun dan maaf pada tuanku, saya ingin memberi cadangan. Kata raja, apakah cadanganmu wahai pelayan minuman? Cadangan saya wahai tuan raja begini. Dahulu saya pernah dipenjara dan tuan raja sedia maklum. Saya dipenjara kerana dituduh bermacam-macam perkara yang menyebabkan saya dipenjara. Maka ketika itu saya telah bertemu dengan seorang pemuda yang baik akhlaknya, baik budi pekertinya, yang cantik, yang bagus akhlaknya, ya, telah menafsirkan mimpi saya kerana saya bermimpi ketika itu. Maka setiap apa yang saya mimpikan itu telah ditafsirkan oleh seorang hamba Allah yang ada di penjara ini. Maka ketika itulah juga, setelah selesai ditafsirkannya, maka apa yang ditafsirkan olehnya itu adalah benar. Maka saya ingin ceritakan pada tuanku, mungkin sahabat saya di dalam penjara itu boleh menafsirkan mimpi tuanku. Mendengar itu raja rasa ada harapan. Subhanallah, raja rasa ada harapan. Hilanglah rasa gelisah ataupun hilanglah terus rasa putus asa itu. Maka raja pun memerintahkanlah kepada pelayan minuman itu, beritahu kepada orang yang kau maksudkan, beritahu mimpi saya sekian-sekian. Maka raja pun ceritakanlah mimpi kepada pelayan minuman itu, dan katakan kepada laki-laki itu, kalau dia dapat tafsirkan mimpiku ini dengan baik, maka aku akan lepaskan dia. Begitu cerita, tuan-tuan. Pendek cerita, maka pelayan minuman raja ni pun datanglah berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dia pun ceritakanlah hajat raja dan menceritakanlah mimpi raja. Maka kata Nabi Yusuf alaihissalam, adapun tafsir mimpi raja yang pertama, iaitu raja telah melihat 7 ekor lembu yang gemuk, kan? Dan juga 7 ekor lembu yang kurus-kurus. Tetapi 7 ekor lembu yang kurus telah memakan 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk itu. Dan juga raja telah bermimpi, iaitu 7 butir gandum yang subur, yang baik, telah dimakan oleh 7 butir gandum
yang tidak baik, yang tidak subur, yang telah rosak. Maka kata Nabi Yusuf, maknanya kedua-dua mimpi itu sama sahaja, iaitu hendaklah raja persiapkan makanan ya daripada gandum ini selama 7 tahun lamanya. Di masa ketika itu 7 tahun itu berlaku kesuburan. Maknanya tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang ditanam di Mesir ketika itu dalam masa 7 tahun itu subur. Subur yang luar biasa, subur ya, hebat. Artinya banyak menghasilkan hasil lah. Gandumnya, apa saja yang ditanam ketika itu banyak menghasilkan hasil yang banyak. Maka kata Nabi Yusuf, simpanlah hasil itu ya di kota-kota di Mesir, simpan selama 7 tahun. Makanlah apa yang perlu, simpan yang lebihnya, simpan selama 7 tahun. Simpan. Ya, lebihan gandum, makanan tumbuh-tumbuhan yang dimakan termasuk juga air lah, simpan. Ya. Kerana 7 tahun sahaja berlaku subur dengan hujan yang turun yang baik, hujan turun dengan baik, lembat, maka dapat menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang subur. Maka simpanlah tumbuh-tumbuhan yang subur seperti gandum dan air selama 7 tahun. Kerana selepas itu akan berlaku kemarau yang panjang selama 7 tahun juga, yang menyebabkan berlakunya kebuluran, berlakunya kelaparan. Maka ketika itulah simpanan-simpanan selama 7 tahun itu dapat menampung kelaparan, kebuluran, kemarau yang panjang selama 7 tahun itu. Bahkan dapat menampung penduduk-penduduk di luar kota-kota Mesir. Subhanallah. Maka raja bila mendengar cerita pelayan inilah hasil tafsir mimpi Nabi Yusuf, raja rasa gembira dan hilanglah rasa gelisah sementara. Tapi raja tak puas hati. Raja tak puas hati. Kata raja, saya nak, kalau boleh, saya nak Nabi Yusuf alaihissalam, waktu tu raja tak sebut Nabi lah, Yusuf alaihissalam diminta supaya dibebaskan, sebab saya nak mendengar sendiri cerita daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka pelayan ini pun kembali semula berjumpa dengan Nabi Yusuf untuk menceritakan hajat baginda raja untuk membebaskan Nabi Yusuf. Maka kata Nabi Yusuf, saya tidak mau dibebaskan. Kata pelayan, kenapa? Kerana saya mau fitnah yang telah dilimparkan kepada saya ini diselesaikan. Bahawa saya masuk penjara ini bukanlah salah saya, tapi adalah fitnah. Jadi saya mau diselesaikan terlebih dahulu, barulah saya mau keluar dari penjara. Maka mendengar luahan daripada Nabi Yusuf, maka raja pun perintahkanlah wanita-wanita yang pernah diundang oleh Zulaikha ya ke rumah Zulaikha untuk menceritakan kepada raja apakah yang mereka lihat ketika itu. Maka seluruh wanita-wanita yang diundang oleh Zulaikha melihat dan mengaku kepada raja, wahai raja, sesungguhnya Yusuf alaihissalam adalah orang yang baik. Adalah orang yang baik. Dia tidak goda kami, tapi kamilah yang tergoda kerana ketampanan, kehangsoman, kacaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Melihat wajahnya sahaja hati kami, jantung kami berdegup kencang, wahai raja. Kemudian dipanggillah pula Zulaikha. Apakah, kata raja, apakah yang dikatakan oleh semua wanita-wanita benar? Kata Zulaikha, benar wahai tuanku raja, bahawa apa yang mereka katakan benar, dan juga sayalah sebenarnya yang menggoda Yusuf, bukan Yusuf menggoda saya. Alhamdulillah, subhanallah, Allah tunjukkan kebenaran. Maka akhirnya dibebaskanlah Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara ya. Bahkan pendek cerita, Nabi Yusuf dilantik oleh raja sebagai gubernur, raja, untuk mentadbir apa yang dimimpi raja, iaitu raja bermimpi tadi pasal lembu, gemuk dan kurus. Kata Nabi Yusuf, wahai raja, hendaklah cari seorang yang bijaksana untuk membuat ataupun untuk melaksanakan segala mimpi raja itu, iaitu menyimpan hasil tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan serta air selama 7 tahun. Jadi mesti cari seorang yang bijak, yang cerdik otaknya untuk memimpin negara ini. Maka kata raja, wahai Yusuf, aku sudah tidak jumpa orang lain melainkan engkau. Maka sekarang aku lantik engkau sebagai gubernur Mesir.
gubernur Mesir, dan engkaulah yang menjalankan apa yang telah aku mimpi dan apa yang telah engkau tafsirkan daripada mimpiku, kata raja. Maka alhamdulillah Nabi Yusuf bukan setakat dilantik sebagai, dilepaskan dari penjara, bahkan dilantik sebagai gubernur Mesir ketika itu. Cukup setakat itu secara ringkasnya, ya. Ampun dan maaf jika berlaku kesilapan. Saya sudahi dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.